Okey Ustaz, dipersilakan semudah ada Zoom dan juga dan di FB, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Fasyidah Kak Niza dan ibu-ibu, alhamdulillah kita syukur walaupun cuti kita dapat teruskan pengajian kita. Dan saya minta maaf kerana kelas yang 9.30 saya minta dilewatkan ke pukul 11 dan baru sekejap tadi saya minta supaya diawalkan balik kerana memandangkan kerja saya dah selesai dan lebih baik kalau kelas awal berbanding kelas lambat. Apalagi tempat tuan-tuan, tempat ibu-ibu hujan ke tak. Jadi kalau hujan kita tak ke mana-mana. Jadi dalam suasana hujan ni kita meluangkan masa untuk mendalami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi walaupun mungkin tak berapa ramai, mungkin kerana cuti ataupun mungkin kerana perubahan masa, saya minta maaf. Jadi kita teruskan bab yang ke-51, betul Kak Syida? Ustaz, betul. Okey. Bab 51 ni sebenarnya dia agak membandingkan, tapi kita tengoklah perbahasan ini ya. Baik. Iaitu Kitabus Salah Abwab Istiqbalul Qiblah. Bab man salla wa qaddamahu tanur aw nar aw syai'un mimma yu'badu fa arada bihi Allah. Itu dia punya tajuk dia sampai sini. Bab man salla wa qaddamahu tanur aw nar aw syai'un mimma yu'badu fa arada bihi Allah azza wa jalla. Bab orang yang salat dengan tujuan hanya menyembah Allah azza wa jalla, tapi di hadapan dia tu ada tanur. Tanur ni dia kata apa ya, tempat memanaskan api, rasanya tempat untuk berdiam, ataupun adanya api, ataupun di depannya tu ada apa-apa yang disembah selain daripada Allah azza wa jalla. Termasuk boleh jadi ada patung ke di hadapannya ataupun ada apa-apa. Okay, adakah boleh kita salat dalam keadaan api ataupun Tuhan sembahan lain itu ada di hadapan kita? Wa qala az-Zuhri akhbarani Anas bin Malik radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uridat alayya an-naru wa ana usalli. Saya pernah dibentangkan di hadapan saya api dan dalam keadaan saya salah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dalam riwayat lain daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, in khasafati syamsu fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah berlaku gerhana matahari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul kusuf ataupun salatul khusuf, salat gerhana. Summa qala sallallahu alaihi wasallam uritun nara falam ara manzaran kal yaumi qattu afdha. Saya telah diperlihatkan api neraka dan saya belum pernah melihat satu benda yang lebih menakutkan daripada api neraka pada hari ini. Inilah pemandangan yang paling menakutkan yang pernah dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Ibu-ibu yang saya kasihi sekalian, sebenarnya dia jadi keliru sedikit kerana Imam Bukhari begitulah. Kalau kita lihat dalam beberapa hadis yang berdekatan ini, bab akan datang kemudiannya, ramai orang mengkritik Al-Imam Al-Bukhari. Saya ada jelaskan kepada ibu-ibu sebelum ini pada pengajian awal bahawa tajuk bab Imam Bukhari itu, contohnya tajuk ini. Bab man salla wa qaddama tanur aw nar aw syai'un mimma yu'badu fa arada bihi Allah azza wa jalla, itu melambangkan fikih Al-Imam Al-Bukhari. Jadi tajuk bab merupakan benda yang paling penting dibahaskan ketika pengajian Sahihul Bukhari. Cuma kita saja yang tidak memberikan penekanan dalam pengajian kita, ya.
Okay, jadi beberapa tajuk bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, termasuk yang ini dan yang akan datang, dikritik oleh sebahagian ulama. Namun sebahagian ulama seperti Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau mempertahankan Al-Imam Al-Bukhari. Hani Ibn Hajar, ya. Ibn Hajar, beliau mempertahankan Al-Imam Al-Bukhari dalam hampir semua keadaan. Jadi kata ulama lain, tajuk bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari ini tak ada kaitan langsung dengan hadis. Imam Bukhari dia kata salat dalam keadaan ada api di hadapan. Sedangkan api ini merupakan Tuhan yang disembah oleh orang Majusi. Bukan Tuhan yang diiktiraf lah. Orang Majusi anggap api ini sebagai Tuhan dan mereka sembah api. Maka Imam Bukhari nak kata boleh kalau kita salat di hadapan api dalam keadaan kita niat kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu beliau bawakan hadis ini, tapi hadis ini tak ada kaitan. Kerana hadis ini menceritakan ketika peristiwa salat gerhana matahari, Nabi SAW pernah melihat syurga, Nabi bergerak ke hadapan untuk menggapai syurga tersebut dan Nabi diperlihatkan neraka, Nabi undur balik ke belakang. Jadi dalam peristiwa yang dialami oleh Nabi SAW itu peristiwa Nabi dibentangkan dalam satu alam maknawi ataupun dalam satu alam yang kita tak dapat tengok pun alam tersebut. Jadi apa kaitannya dengan tajuk Imam Bukhari ini yang menceritakan salat di hadapan api? Sedangkan api yang dilihat oleh Nabi SAW itu ialah api dalam bentuk maknawi ataupun dalam bentuk yang tidak boleh disentuh. Okey. Boleh faham tak ya isu dia tu, Kak Syida? Ibu sekalian boleh faham tak apa isu yang saya ketengahkan tadi? Maksudnya Ustaz, api yang kita solat tu depan kita tu, kita tak fokuskan pada api tu, kita hanya fokuskan tujuan kita solat dan hanya kepada Allah kita menghadap. Macam tu ke? Yang tu betul, cuma yang kekeliruan tadi. Yang saya nak cerita pasal Bukhari tadi. Oh, okey. Faham Ustaz. Faham. Yang Bukhari dia cerita macam tu, tapi hadis yang dibawa tu macam tak ada kaitan dengan tajuk bab dia. Okey. Kalau ada tak faham, ibu-ibu boleh kemukakan. Artinya tajuk bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari sedikit mengelirukan, tak ada kaitan pun dengan hadis yang dibawakan oleh beliau rahmatullahi alaih. Tapi tak apalah, saya tak nak memanjangkan isu itu kerana ia akan mengelirukan kita. Maka lebih baik kalau kita terus pergi ke perbahasan hukumnya, iaitu kita boleh solat di hadapan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang tertentu seperti api ataupun apa-apalah yang disembah oleh orang lain, asalkan dengan dua keadaan. Satu, kita bukan sengaja berbuat demikian tapi kita tak ada pilihan lain dah. Kita kena solat juga di hadapan Tuhan-Tuhan sembahan bangsa lain ataupun menganut agama lain. Yang keduanya, kita bukan niat untuk menyembah api ataupun berhala tersebut. Sebaliknya kita niat menyembah Allah Azza wa Jalla. Jadi itu maksudnya, ya. Jadi boleh, tapi dalam keadaan kita tak mampu mengelakkan diri. Dan yang keduanya, kita tidak niat pun untuk menyembah benda-benda itu. Sebaliknya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, selesai yang tu. Yang lain tu kita biarkan. Okey. Kita terus bab yang ke depan. Lebih tu ibu-ibu kena baca sendiri, tapi dia jadi pening sikit. Saya pun rasanya tak perlu dibincangkan di sini kot, ya. Okey, bab karahiyati salati fil maqabir. Bab makruh salat di perkuburan. Hadis ini disampaikan oleh guru Bukhari namanya Musaddad, bersumberkan sahabat Nabi Ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Okey, ya, hadis ini pun dia mengelirukan sebenarnya. Kita tengok, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhizuha quburan. Kerjakan sebahagian solat kalian anda di rumah dan jangan jadikan rumah anda itu sebagai kubur. Okey. Maka Imam Bukhari kata makruh salat atas kubur. Di situ pun ulama sekali lagi mengkritik Imam Bukhari
apa kaitan tajuk bab dengan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari? Imam Bukhari kata makruh salat di atas kubur. Tapi hadis yang dibawakan oleh beliau tak ada kaitan pun. Hadis yang dibawakan oleh beliau ialah kita kena hidupkan salat di rumah kita dan jangan jadikan rumah kita itu sebagai perkuburan. Itu hadisnya. Tak ada pun larangan salat di atas kubur. Jadi itu yang agak mengelirukan. Ala kulin kita cuba lihat dahulu perbahasan tentang hadis ini sebelum kita cuba memahami apa mesej yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Okay. Pertamanya kalau ibu lihat dalam muka surat 334 yang perenggan bawah sekali itu Al-Qadhi Iyad. Okey. Ni kata Al-Qadhi Iyad. Mana ya sekejap ya. Sorry, bukan Qadhi Iyad kata wa qad haka Iyadun an ba'dihim. Qadhi Iyad pernah menukilkan daripada sebahagian ulama maksud hadis Nabi SAW tadi ialah ij'alu ba'da faraidikum fi buyutikum. Anda hendaklah solat mengerjakan beberapa solat fardu di rumah anda liyaqtadiya bikum man la yakhruju ila al-masjid min niswatin wa ghairihinna, agar solat anda itu akan diikuti oleh mana-mana orang yang tidak pergi ke masjid seperti para isteri ataupun yang lain-lain, anak-anak sebagai contoh. Jadi sebahagian ulama kata Nabi sebut hendaklah hidupkan salat di rumah dan jangan jadikan rumah ini sebagai perkuburan. Justru ada sebahagian ulama sebut janganlah semua salat itu kita kerjakan di masjid. Hendaklah ada beberapa kali salat fardu itu dikerjakan di rumah agar dapat diikuti oleh kaum isteri ataupun anak-anak yang kecil. Agar dengan itu kita pun dapat beramal dengan hadis Nabi SAW supaya hidupkan solat di rumah. Okey. Itu satu pandangan yang kita katakan sebagai pandangan yang mengelirukan, kerana setakat yang kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW, kaum lelaki kena pergi solat di masjid ataupun di surau. Jadi macam mana pula kita nak kena ada beberapa kali solat di rumah? Itu bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Bahkan sebahagian ulama seperti Hambali mewajibkan kaum lelaki untuk pergi ke masjid kecuali dengan uzur-uzur tertentu. Baik. Itu pandangan yang pertama. Pandangan kedua berkenaan dengan hadis jadikan kerjakan salat di rumah anda itu, kata Qurtubi. Okey, cuba kita lihat ni. Ibu cuba lihat ni. Dia sebut ij'alu fi buyutikum min salatikum. Min daripada salatmu. Min ni apa maksudnya? Kata Qurtubi, yakni Abul Abbas Al-Qurtubi. Siapa yang ada buku tu tanda Abu Al-Abbas, bukan Abu Abdullah. Kalau Abu Abdullah Al-Qurtubi itu fasir yang karang kitab Tafsirul Qurtubi. Ini Abul Abbas Al-Qurtubi, beliau mengarang kitab Al-Mufhim. Okey. Nah, saya tulis di ruangan chat, ibu-ibu kena tulis di buku masing-masing. Abu Al-Abbas Al-Qurtubi, pengarang Al-Mufhim, 5 ashkal min sahih Muslim. Okey, ada situ. Abu Al-Abbas Al-Qurtubi, pengarang kitab Al-Mufhim 5 ashkal min sahih Muslim. Al-Mufhim dalam menjelaskan kekeliruan yang terdapat dalam Sahih Muslim. Baik. Jadi kata Qurtubi, yang dimaksudkan dengan min di situ litab'id, maknanya sebahagian, bukannya semua. Jadikan sebahagian solat anda di rumah, wal muradu an-nawafil, yang dimaksudkan dalam hadis itu ialah salat sunat. Okey, salat sunat ini standardnya elok dikerjakan di rumah. Jom ibu-ibu sekalian kita buat aktiviti sedikit, iaitu senaraikan apakah solat-solat yang elok atau mesti dikerjakan di masjid. Okay, kita senaraikan dahulu solat sunat standardnya di rumah ya. Okay, saya tulis solat sunat
terbaik dikerjakan di rumah secara asasnya. Okay. Tapi senarai ni kita senaraikan pula. Apakah solat sunat elok di masjid? Okay. Cuba senaraikan apa solat sunat elok di masjid. Cakap. Kalau boleh cakap. Tahiyatul masjid, Ustaz. Solat tahiyatul masjid. Itu bukan elok di masjid. Solat yang di masjid, Ustaz kata tadi. Saya kata solat sunat elok di masjid, Kak. Kak Oh, Liza. elok di masjid. Solat Elok. sunat apa tu? Elok di masjid. Gerhana. Kerana Puan Syafini kata Solat jenazah, Ustaz. apa lagi? Solat sunat elok di masjid. Solat jenazah menurut sebahagian ulama, ya, tidak semestinya. Terima kasih banyak Ibu Rosnah. Lagi? Kak Syida belum bagi jawapan lagi. Solat hari raya. Raya, Puan Syafini dah sebut. Oh ya, tak nampak. Uh, Hari raya dah, gerhana dah, jenazah dah. Solat apa lagi? Solat tarawih menurut kebanyakan ulama. Menurut kebanyakan ulama, bukan semua ulama ya, kebanyakan ulama. Okay, ada lagi tak? Solat sunat elok di masjid, mungkin istisqa, minta hujan. Tapi istisqa ni pun sebenarnya elok di luar. Cuma solat Isra' caranya Ustaz. mungkin di masjid. Apa? Isra'. Isyraq. Bagus Kak Syida. Saya pun tak terfikir. Barakallahu fikum. Solat sunat isyraq. Dan bagi lelaki, ba'diyah maghrib rasanya. Ba'diyah maghrib pula, ba'diyah Jumaat rasanya 2 rakaat elok di masjid. Okey. Barulah Kak Liza, dia pergi ke level yang ke satu lagi, iaitu solat sunat mesti di masjid. Solat sunat mesti di masjid, solat apa? Tahiyatul masjid. Yes, tahiyatul masjid yang Kak Liza sebut tadi. Mesti di masjid. Okay. Dan juga antara solat sunat yang elok terjadi di masjid ini, menurut sebahagian ulama yang lain ialah qiyamul lail dalam bulan Ramadan. Kategori kedua Kategori kedua tadi, solat sunat malam di bulan Ramadan kerana para lelaki disunahkan untuk iktikaf di masjid. Maka solat sunat malam pun di masjid. Okey, begitu. Bukannya balik ke rumah. Ini mungkin ada lagi yang lain, cuma saya senaraikan sepintas selalunya begitu. Okey. Tapi solat sunat yang lain termasuk duha, salatul tahajud, selain bulan Ramadan, salatul witr dan sebagainya, semuanya elok dikerjakan di rumah. Okay, maka apabila Nabi SAW menyatakan jadikan sebahagian solat anda di rumah, artinya beberapa jenis solat sunat kerjakan di rumah. Okey, itu maksudnya. Baik. Yang kedua, juga kaum wanita yang menghidupkan rumah dengan amal ibadah termasuk solat fardu, namun kaum ibu tidak dihalang untuk ke masjid bagi mengerjakan solat fardu. Itu kebebasan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ataupun Nabi SAW terhadap kaum wanita. Kak Syida ajaknya, saya nak ambil akhir sekejap. Okey. Jadi yang kedua, kalau kita lihat apa kaitan kalau kita lihat
muka surat 335. Nabi SAW menyatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan anda jadikan rumah anda itu sebagai perkuburan. Kenapa Nabi kata begitu ni? La taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah anda ni sebagai perkuburan. Okay. Kerana dikubur orang mati. Dikubur orang mati. Seakan-akan Nabi sebut la takunu kal mautal ladzina la yusalluna fi buyutihim wa hiya qubur. Jangan jadi seperti orang mati yang mana mereka tidak salat di kubur mereka. Kecuali para anbiya seperti Nabi Musa alaihi salam yang didapati salat dalam kubur baginda, itu memang disaksikan sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, baik. Tapi dalam kita tak salatlah di kubur. Kita memang tak bergerak pun jasad kita. Jadi jangan jadi seperti orang mati yang tidak salat di kubur mereka. Jadi kita ni kena salat sunat di rumah kita. Jangan biarkan rumah kita ni sunyi daripada salatul sunnah. Lagipun salat sunat itu merupakan satu memberikan keberkatan kepada rumah kita sendiri. Okey, baik. Kemudiannya, ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat dalam hadis Sahih Muslim, Nabi SAW menyatakan, masalul baitil ladzi yuzkarullahu ta'ala fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu ta'ala fihi kamasalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan rumah yang mana orang menghidupkan rumah itu dengan aktiviti zikir, dengan rumah yang tidak dihidupkan dengan aktiviti zikir, seperti orang hidup dengan orang mati. Jadi kalau rumah tu kita hidup dengan budaya zikir, itu orang hidup. Itu rumah yang hidup, yang ada nyawanya. Tapi kalau rumah itu tidak ada aktiviti zikir, maka ia ibarat orang mati. Jadi di situ, itulah larangan Nabi SAW. Jangan kita jadikan rumah ini sebagai tempat berehat semata-mata, tempat tidur semata-mata, langsung tidak ada ibadah yang namanya salah itu. Yang ni memperbanyakkan salatul sunnah di rumah kita masing-masing. Ya? Dan sebenarnya ibu-ibu sekalian, kenapa kita elok salat sunat di rumah? Ada beberapa perkara. Satunya kerana kita nak memakmurkan rumah kita sendiri dengan ibadah-ibadah sunat. Yang kedua, kita ni perlu di satu latihan ibu-ibu sekalian. Latihan daripada sudut di mana sahaja kita berada, kita boleh salat. Kerana kalau kita berada di masjid yang mana semua orang salat, kita akan semangat untuk salat, betul tak? Dan semua orang salat. Lepas isyak, semua orang bangun salatul sunnah, kita akan rasa malu kalau kita tak salat sunat. Dan realitinya bila kita salat sunat, kita akan rasa semangat. Kita akan rasa semangat untuk salatul sunnah. Apalagi kalau surau dekat rumah lama saya tu di Seksyen 19 Shah Alam, yang mana lepas salat isyak je, ramai-ramai bangun untuk salatul sunnah, dan nazir sendiri, pengerusi surau, beliau sendiri akan salat dalam 6 rakaat ke 8 rakaat, lebih kurang begitu, yang mana beliau tidak terlalu ringkas solat 2 rakaat beliau tu. Agak panjang juga. Jadi di situ kita akan rasa semangat. Bukan pengerusi sahaja, bahkan ada 2-3 orang lagi yang mana turut mengerjakan salatul sunnah dalam sekitar 4 ke 6 rakaat. Hatta habis saja salatul sunnah 4-6 rakaat itu, mereka duduk lagi baca Quran dalam seorang 2 orang. Jadi semua itu menjadi booster kepada kita. Kita akan rasa semangat untuk solat. Dan kita pun tak takutlah kalau kita terlambat, kerana ada orang lagi, ya, orang tunggu. Baik. Begitu juga ada satu surau di Bangi, Surau Kausar tu, yang mungkin sebagian ibu-ibu tahu. Lepas isyak tu ada 2-3 orang yang solatnya agak lama, mereka berzikir, mereka baca Quran. Dan menariknya ada anak-anak muda yang saya tak pasti mereka ni pelajar UKM yang diberikan penempatan duduk di surau tu ke ataupun bagaimana. Jadi anak muda ni ramai. Jadi kita tak takut pun kalau kita terlambat pun tak perlu bimbang.
Ada lagi anak-anak muda duduk kat bahagian beranda surau, mereka duduk lepak makan-makan sama mereka, dan ada juga kadang-kadang kelas pengajian Al-Quran. Alhamdulillah. Dan luar biasa hari itu Kak Syida, ibu-ibu sekalian, saya pergi ke Masjid Nurul Jannah di Meru. Mereka mulakan satu aktiviti baru, iaitu aktiviti membaca Al-Quran selepas Isyak pada hari Isnin. Ini mereka dah mula kelas Al-Quran secara intensif, ramai yang datang. Dan bayangkan dalam pukul saya keluar dari masjid hari itu pukul 10.30, saya duduk lepak di library masjid lepas Isyak. Jadi bila kita keluar tu ramai lagi orang duduk pukul 10.30 tu. Ada yang duduk baca selawat Ibrahimiyah, tengah hafal selawat Ibrahimiyah. Maknanya mereka baru nak berjinak-jinak. Alhamdulillah tak apa. Yang penting mereka tidak lebih baik terlewat daripada langsung tak buat kan. Okey. Jadi ibadah-ibadah di masjid ni dia jadi booster. Tapi kalau di rumah tak. Di rumah dia ada banyak halangan, halangan bantal semestinya, halangan TV sebagai contoh, halangan suami dan isteri kita nak kena sembang. Kalau saya ni halangan kerja, nak buat kerja. Jadi halangan banyak. Dalam keadaan halangan ni pelbagai, tiba-tiba kita bangun untuk salatul sunnah, memang ia merupakan satu latihan kepada roh kita dan juga jasad kita untuk menentang arus tu, arus kesenangan tadi. Baik. Begitu juga ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau solat di masjid, ia tidak timbul isu riak sebenarnya. Yang penting kita nak solat. Kalau di Mekah tu, kalau ada orang ibadah di Mekah, dia ada rasa riak di Mekah atau di Madinah, maknanya itu memang tak sihat lah. Sebab kita tak ada peluang pun nak riak. Kalau kita rasa kita ni solat banyak, orang lain lagi banyak. Kalau kita rasa kita rajin qiyamul lail, orang lain jauh lebih rajin daripada kita qiyamul lail. Kalau kita rasa kita boleh khatam Al-Quran seminggu sekali, orang lain 2-3 hari boleh khatam Al-Quran. Tak ada masa nak boleh riak sebab orang lain jauh lebih hebat daripada kita. Okey, kalau di masjid ni sebenarnya peluang untuk riak tu tak ada, kita boleh katakan. Jadi Allah Ta'ala ingin melatih kita ikhlas. Bukan sahaja ikhlas tu muncul di masjid, bahkan di rumah pun kita menghasilkan keikhlasan tersebut. Bukannya depan orang kita rajin solat, tapi bila di rumah kita solat laju-laju kerana tak ada orang tengok pun, tidak. Sama aja, sama ada di hadapan orang ataupun di belakang orang, kualiti solat kita sama sahaja. Ataupun mungkin lebih bertambah baik kalau kita berseorangan. Jadi di situ sebenarnya banyak kelebihan yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW dalam bab solat sunat di rumah. Okey. Kemudiannya, apa kaitan hadis tadi dengan tajuknya? Tajuknya Imam Bukhari kata kita dilarang untuk solat di perkuburan. Itu tajuk dia. Kita dilarang solat di perkuburan. Tapi hadisnya ialah hadis kena kerjakan solat di rumah. Itu hadis. Apa kaitannya? Okay, kaitannya begini. Di kubur kita ditegah untuk solat, maka jangan kita samakan rumah kita dengan kubur. Okay. Nabi larang kita daripada menjadikan rumah kita ni sebagai kuburan, yang mana di kubur ini orang tidak solat di kubur. Maka rumah kita pun jangan jadi macam kubur yang mana orang tidak solat di situ. Jadi itulah fahaman Bukhari. Maksudnya kita dilarang untuk menjadikan kubur sebagai tempat solat, kecuali kita solat dalam keadaan terpaksa sebagaimana yang saya terangkan sebelum ini. Kita terlambat maka boleh solat jenazah di perkuburan, ataupun orang yang kerjanya di kubur bila masuk waktu solat dia tak sempat nak bersiap, maka dibenarkan untuk solat di perkuburan. Tapi untuk menjadikan kubur itu tempat ibadah, nak solat tahajud di situ dan sebagainya, tidak dibenarkan. Okay, itu maksudnya, Ibu ya. Ada sebarang soalan? Silakan. Izinkan saya untuk mesej sekejap ya. Sekejap je. Okey, ada soalan? Silakan.
Ada juga hadis berkenaan dengan jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan jika tiada bacaan Al-Quran di dalamnya. Kan? So ada pencerahan kan? Saya tak tahu Kak yang tu Kak. Rasa pernah dengar hadis tu? Okey, kalau ada Alhamdulillah. Tapi saya pun tak perasan Kak. Kita ada share dengan Ustaz kalau ada jumpa. Satu lagi Ustaz kan, tapi berkenaan solat sunat tu, memang Nabi kebanyakannya buat solat sunat di rumah kan. Tapi hadis ni kali ni macam berapa kita punya huraian hari ni banyak minta pada muslimin bersolat di masjid dah. Lebih mengimarahkan masjid dah Ustaz. Jadinya macam ada pertentang, macam ada perbezaan lah kan. Keutamaan untuk lelaki bersolat di rumah tu memang ada kita ikut sunnah Rasulullah SAW, tapi untuk mengarahkan masjid tu salah satu dia tanggungjawab juga untuk mengarahkan masjid dengan solat-solat sunat Ustaz. Macam tu ke Ustaz? Dia asasnya macam saya sebut tadi Kak, asasnya solat sunat terbaik ialah di rumah. Lelaki ataupun wanita, kecuali beberapa solat yang mana elok di masjid. Iaitu merujuk kepada solat sunat yang disyariatkan berjemaah. Jadi solat raya tu berjemaah, dia memang sunnah Nabi pun. Memang Nabi solat raya di musalla. Zaman Nabi musalla dia buat di tanah lapang. Faham kita sekarang ni masjid lah. Okey. Jadi solat sunat berjemaah, solat sunat yang disyariatkan berjemaah, eloknya di masjid. Itu maksudnya Kak. Oh okey, faham Ustaz. Maksudnya solat-solat sunat sebaik-baiknya sebab rumah kita orang dekat dengan masjid, dekat dengan surau kan sebelah je. Jadi kadang-kadang macam solat-solat sebelum subuh tu dia solat semua di rumah dulu. Keutamaan macam tu ada hadis kan. Itu kita beramal dengan hadis lah kan. Maksudnya solat-solat berjemaah tu yang ditekankan sangat untuk berada di masjid dengan surau. Okey, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Betul. Termasuk rasanya ba'dah Jumaat pun elok di masjid yang 2 rakaat. Rasanya itu yang lebih baik. Faham. Terima kasih Ustaz. Sama. Okay, ada yang lain? Okay, kalau tak ada kita teruskan. Babus salah fi mawadhi'il khasfi. Bab solat di tempat yang mana ditimpa khasfi ni ditenggelamkan. Seperti kaum Nabi Lut alaihissalam wal azab. Bab solat di tempat yang mana umat dahulu pernah ditenggelamkan ataupun ditimpa azab dan ditimpa azab. Okey, itu dia punya tajuk bab. Dan Imam Bukhari pun bawa dulu satu cerita, wa yuzkaru anna Aliyan radhiyallahu an kariha salata bi khasfi Babil. Dikatakan bahawa Ali radhiyallahu an tidak suka untuk mengerjakan salat di tempat yang ditenggelamkan, iaitu Babylon, Babil. Babil tu dia ada dalam Al-Quran kan? Dalam surah Al-Baqarah muka surat 16 mungkin, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Kalau orang Kelantan dia sebut Babil. Orang Melayu sebut Babil ke? Orang Penang sebut Babil ke? Untuk orang Degil. Babil betul budak ni dia kata. Bebal Ustaz, bebal. Bebal lain. Bebal lain. Maksud dia ada dua maksud. Ada dua maksud Ustaz. Bebal tu ada dua maksud kalau utara ni. Oh ya. Okey, apa dia Kak? Itulah degil, bebal dengan satu lagi macam bebal buat perangai lah, buat perangai tak elok. Buat perangai berontak. Okey, bebal pun ada dua maksud, masya-Allah. Kak, terima kasih banyak Kak. Bebal. Babil tu Terengganu Ustaz. Bebal Terengganu Ibu. Terengganu Babil. Babil. Sama Kelantan pun Babil. Degil kan? Degil. Terengganu. Terima kasih banyak Ibu Zaitun. Pak Syafiq ni bebal yang Pak Han sebut ni. Kedah. Maknanya Kat Kedah okey. Macam ni Ibu? Kalau kat Kedah bebal tu macam tak tahu macam Liza kata. Bebal itu Kedah. Dia sebut bebal kan. Liza pandai kot. Okey, Kak Liza pandai lah. Okey, baik. Bebal betul ni. Tak tahulah saya. Okey, baik. Jadi bebal, Babil sama lah tu, cuma sebutan dia berbeza sikit dari sudut baris kan. Babil itu di Iraq. Okay, Ali radhiyallahu an tidak mahu solat di satu tempat yang pernah ditimpa azab yang terletak di Babil.
Hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulu ala haula'il mu'azzabin illa an takunu bakin. Jangan anda masuk ke tempat orang yang ditimpa azab kecuali dalam keadaan menangis. Fa in lam takunu bakin fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma asabahum. Kalau anda tidak mampu menangis, maka anda jangan sekali-kali memasukinya agar anda tidak ditimpa azab yang pernah menimpa mereka. Okey, jadi hadis itu menunjukkan bahawasanya Nabi SAW tidak membenarkan kita masuk ke tempat yang ditimpa azab, termasuk Laut Merah dan lain-lain, agar kecuali dalam keadaan menangis. Okay, maka di situ menimbulkan satu kekeliruan. Nabi kata jangan masuk melainkan dalam keadaan menangis. Bukankah salat ini, menangis itu tanda takut kita kepada Allah, tanda kita taat kepada Allah Jalla wa'ala? Bukankah bila kita salat, itu tanda ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah? Dan bukankah kalau kita salat dalam keadaan menangis, itulah yang terbaik? Okay, nampak tak ibu-ibu sekalian? Sekarang ni, Imam Bukhari nak bincang, boleh tak boleh kita salat di tempat orang yang ditimpa azab? Katanya Ali radhiyallahu anh tidak suka untuk salat di tempat orang ditimpa azab. Tapi tengok-tengok, Nabi sebut jangan masuk di tempat orang kena azab melainkan dalam keadaan menangis. Bukankah kalau kita masuk di tempat orang kena azab, bukankah elok kalau kita masuk di tempat orang kena azab, kita pun salat dan kita menangis? Menangis itu tanda kita takut pada Allah. Boleh Puan Hati, tak ada masalah. Okay, baik, terbuka suara. Okay. Maknanya bukankah kalau kita salat di tempat orang kena azab itu tanda kita tunduk kepada Allah, kita insaf dengan musibah yang pernah menimpa umat terdahulu, ya? Bukankah dengan itu lebih baik kalau kita salat, bukannya tidak boleh salat? Tapi tiba-tiba Imam Bukhari kata eloknya tak payah solat. Ibaratnya begitu. Okey. Boleh jelas ke ibu-ibu apa yang saya nak bahaskan ini? Kak Liza boleh jelas? Jelas Ustaz. Jelas. Faham dia punya isu dia macam mana? Macam kontra sikit kan? Tak apa Ustaz, kita dah boleh ikut flow hadis ni. Boleh ikut flow apa? Sebab dia ada dua double meaning hadis ni kan. Okey, terima kasih Kak. Jadi dalam bab ini sebenarnya ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat dalam muka surat 341, kita muka surat 340 dulu. Muka surat 340 syarah judul bab berkenaan dengan Ali itu radhiyallahu an. Okay, beliau sebut apa dia? Ini cerita daripada Abdullah bin Abil Muhil. Abdullah bin Abil Muhil bercerita bahawasanya dia bersama dengan Ali itu. Kunna ma'a Ali radhiyallahu an. Kami bersama dengan Ali, famararna 'ala al-khasfil ladzi bi Babil. Kami melalui tempat yang pernah ditimpa azab di Babil. Falam yusalli hatta ajazahu. Kami tidak salat melainkan setelah kami melepasi kawasan tersebut, baru kami salat. Jadi di situ Ali tidak salat di tempat orang yang ditimpa azab. Baik. Kemudiannya dalam riwayat yang lain, Ali radhiyallahu sendiri menyatakan radhiyallahu an, ma kuntu li usalliya fi ardin khasafallahu ta'ala biha. Saya tidak akan salat di tempat orang yang diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Sebanyak 3 kali beliau sebut, saya tak nak salat. Saya tak nak salat. Okey. Ataupun dalam riwayat yang lain, Ali radhiyallahu anhu menyatakan, nahani habibi sallallahu alaihi wasallam an usalliya fi ardi Babil fa innaha mal'unah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habibi, kekasihku, melarangku daripada salat di Babil kerana mereka dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Namun hadis ini fi isnadihi dha'f. Hadis ini bertaraf dhaif. Maknanya tidak boleh dijadikan hujjah. Okay, baik. Maka dalam bab ini ibu-ibu sekalian,
hadis itu dia menunjukkan makruh untuk kita solat di tempat yang dilarang, yang ditimpa azab oleh Allah Azza wa Jalla, namun tidaklah dikatakan sebagai haram. Itu kata Khattabi. Khattabi sebut muka surat 341 tu, la a'lamu ahadan minal ulama harrama as-salata fi ardi Babil. Saya tak tahu ada tak ulama walaupun seorang mengharamkan solat di Babil. Saya tak tahu yang itu. Saya tak ada maklumat tentang perkara tersebut. Fa in kana hadisu Aliyin sabitan fala'allahu nahahu an yattakhidhaha watanan. Kalaulah hadis ataupun pernyataan Ali itu betul, maknanya kita ditegah daripada menjadikan Babil itu sebagai tempat tinggal. Okey, jadi begitu. Ataupun sebab kalau kita menjadikan dia sebagai tempat tinggal, akhirnya kita akan solat di situ. Kalau kita menetap di Babil, nanti kita akan solat di situ. Okey. Itu kata Khattabi, dan Khattabi menambah kemungkinan larangan itu khusus untuk Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, agar beliau mengelakkan diri daripada fitnah yang berlaku di Iraq. Boleh jadi yang Nabi SAW larang Ali radhiyallahu anhu daripada solat di Babil itu sebagai satu kiasan, Ali kena berhati-hati daripada fitnah yang boleh menimpa beliau, dan fitnah itu bermula di Iraq. Yang mana pada akhirnya Ali radhiyallahu anhu telah membina kerajaan di Iraq, dan di situlah pengkhianat-pengkhianat dalam agama, pengkhianat-pengkhianat kerajaan telah berada di sekeliling Ali, dan mereka inilah yang akhirnya merosakkan kerajaan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian ya, ceritanya. Jadi wallahu alam, kita boleh katakan dalam bab ini saya kira berdasarkan apa yang disebutkan oleh ulama ialah, ini dia punya akhir sekali lah nak bagi mudah cerita ya ibu-ibu, iaitu kita sebaik-baiknya tidak solat di tempat orang yang ditimpa azab. Babil itu tempat yang luas. Secara khususnya kalau tempat itu terkena azab, maka sebaik-baiknya kita elakkan. Sebagai contoh, ada perbuatan Nabi SAW. Saya cerita Okey, ada satu perbuatan Nabi SAW. Summa qanna'a sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Kemudian Nabi SAW menutup kepala baginda ketika melintasi kawasan kaum Nabi Saleh ke kawasan kaum yang mana. Wa asra'a sayra hatta ajazal wadi, dan Nabi melajukan langkah baginda sehingga melepasi kawasan yang pernah ditimpa azab tersebut. Jadi Nabi tak suka duduk lama di tempat yang pernah ditimpa azab. Kalau nak masuk dengan tujuan keinsafan boleh. Kalau nak masuk dengan tujuan merenung kebesaran Allah dan menimbulkan rasa ketakutan dalam diri kita, taubat dalam diri kita boleh. Tapi kalau kita nak bersukaria, itu tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi bagaimana pula dengan isu yang ditimbulkan oleh ulama tadi? Bukankah lebih baik kalau kita solat di tempat yang ditimpa azab? Maka jawabnya tidak. Bila kita masuk di tempat kena azab tu, bukan kita digalakkan untuk salat di situ. Yang paling betulnya ialah sebagaimana Nabi wa asra'as sayra, melajukan langkah, jangan duduk di situ. Nak kata masuk pun, kalau nak masuk pun masuk dengan penuh keinsafan, bukannya untuk salat di situ. Bukan. Dan pernah berlaku pada Nabi SAW yang mana Nabi terlepas salatul subuh, ya, Nabi terlepas salatul subuh, masa balik perang, semua sahabat Nabi terlepas, bangun apabila matahari telah terbit. Maka Nabi SAW telah mengajak para sahabat untuk bergerak ke hadapan sedikit, ya, mengajak para sahabat bergerak ke hadapan sedikit, dan barulah mula qada salatul subuh di satu kawasan yang lain, kerana kawasan yang Nabi tertidur itu kawasan yang tak baik, kawasan syaitan banyak. Maka berpindah ke satu kawasan yang lebih baik untuk mengerjakan salah.
Jadi ini juga merupakan satu saranan untuk kita memilih ibadah di tempat yang sesuai. Okey, ikut dah je, tempat yang sesuai. Kerana tempat itu sendiri dia menimbulkan rasa dalam diri kita, ibu-ibu sekalian. Dia menimbulkan rasa semangat, dia menimbulkan keinginan untuk solat dengan lebih baik. Kalau kita solat di tempat yang tak sesuai, maka rasa itu akan hilang. Na'udzubillah min zalik. Baik. Kita buka lagi kalau ada perbincangan, ibu-ibu. Okey, kita ke depan lagi, solat di gereja. Babus salati fil bi'ah. Solat di gereja. Wa qala Umar radhiyallahu an inna la nadkhulu kanaisakum min ajli tamasil allati fiha suwar. Sesungguhnya kami tidak akan masuk ke dalam gereja-gereja kalian kerana ada patung bergambar di dalamnya. Wa kana Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yusalli fil bi'ah illa bi'atan fiha tamasil. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma pernah solat dalam gereja kecuali gereja yang tidak ada, kecuali gereja yang ada patung-patung. Kalau gereja tu gereja yang kosong, ya, beliau solat di situ. Tapi kalau gereja tu ada patung, beliau tidak akan solat di tempat tersebut. Dan saya dipahamkan di UK pun banyak orang Islam di sana, komuniti Muslim di sana membeli gereja yang sudah tidak digunakan dan kemudiannya gereja itu ditukar sebagai rumah ibadah. Ia dibenarkan. Sekejap ya. Okey, sekarang ni kita cuba lihat hadis yang dibawakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan tentang Ummu Salamah lah yang cerita. Ummu Salamah cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang pernah beliau lihat di Habasyah. Kerana Ummu Salamah ni beliau antara muhajirah Habasyah, begitu juga dengan Ummu Habibah. Kiranya dua oranglah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah berhijrah ke Habasyah, Ummu Salamah dan juga Ummu Habibah. Yuqalu laha Maryah, yang mana ada gereja itu dinamakan sebagai gereja Maryah, Kanisah Maryah. Fadzakarat lahu ma ra'at fiha min aswar, maka Ummu Salamah radhiyallahu anha pun ceritalah patung-patung yang beliau saksikan sendiri dalam gereja tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika qaumun idza mata fihimul 'abdus salih awir rajulis salih banau ala qabrihi masjidan. Mereka ni satu kaum yang mana kalaulah ada mana lelaki yang soleh meninggal dunia, mereka akan membina masjid di atas kubur lelaki tersebut. Wa sawwaru fihi tilka suwar, dan mereka pun boleh mencipta patung, buat patung. Ulaika syirarul khalqi indallahi ta'ala, mereka lah seburuk-buruk manusia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kerana mempertuhankan orang-orang saleh. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana Nabi melarang kita daripada mempertuhankan pederi-pederi, isi-isi nawah ruhbanan, pederi-pederi orang-orang yang saleh Nabi larang. Dan mereka pun, orang-orang Kristian pun kata, sejak bila kami sembah pederi? Kami tak sembah pederi pun. Maka Nabi SAW menyatakan, iaitu apabila pederi menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kamu follow dia. Dan apabila pederi mengharamkan benda yang dihalalkan oleh Allah pun kamu follow dia, itulah berarti kamu mempertuhankan pederi. Bahkan mereka sendiri bila nak minta ampun, mereka minta ampun melalui perantaraan pederi. Padahal pederi itu sendiri merupakan orang-orang yang manusia biasa yang tidak terlepas daripada dosa, dan itu juga yang dipahami
oleh sebahagian orang Melayu yang taksub kepada gejala wali-wali yang percaya kepada benda-benda yang bukan-bukan itu. Yazamillah, sehingga mereka menyatakan bahawasanya bumi ini dijaga oleh wali-wali, lelaki-lelaki yang gaib. Dan berlakunya kekacauan di sesuatu tempat tu kerana kita tidak membina hubungan dengan wali-wali tersebut. Maka nak-nak kita kena jaga hubungan dengan wali-wali itu dengan cara macam mana? Selalu baca bismillah, sedekahkan pada wali-wali itu, barulah wali itu akan jaga kawasan tersebut. Itu yang diperkatakan oleh seorang ustaz yang bertapak dekat kampung saya. Tapi popularnya sampai seluruh Malaysia, bahkan sampai keluar negara. Alhamdulillah. Ini kepercayaan yang bukan-bukan, ya, kepercayaan bukan-bukan. Jadi kita mempertahankan wali pula. Sedangkan kita minta tolong tu dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Sejak bila pula wali jaga tempat kita? Dan apa lagi apa cerita hari tu? Ada orang cerita bahawasanya wali-wali dia boleh sekat banjir. Dia boleh sekat banjir. Jadi dia ceritalah kemampuan dia sekat banjir itu. Saya rasa dia mental, tapi saya tak tahulah. Tapi dia popular lah sebagai ustaz. Okey. Jadi kalau dia boleh sekat banjir, bagaimana negeri Kelantan tempat tinggal tu asyik banjir je. Berapa ramai mati kalau dia boleh sekat-sekatlah satu negeri. Jadi ini kepercayaan karut marut, ibaratnya bomoh tarik duit, tapi dia sendiri hidup dalam keadaan miskin dan suka menipu orang untuk mendapat duit. Tapi orang percaya. Itu masalahnya, ya. Baik. Jadi ibu-ibu sekalian, di sini kita boleh solat dalam gereja apabila memerlukan. Bukanlah satu galakan, ya, bukan satu galakan, hanya dibolehkan. Cuma kita perlu mengelakkan solat di gereja yang ada patung. Dan kalau perlu kita solat di gereja yang ada patung pun, ia berlaku ketika darurat. Itu dimaafkan, ya. Dalam keadaan biasa kita boleh solat di dalam gereja apabila kita perlu berbuat demikian. Dan dalam keadaan darurat kita boleh solat dalam gereja meskipun yang memiliki patung-patung. Ibu, bagi saya masa sekejap ni, ya. Sekejap ni. Okey. Kita terus ke depan lagi. Oh ni dapat habis cepat kitab ni lagi bagus. Ustaz, gereja tu kalau dia bergambar, gambar sahaja, kadang-kadang dekat gereja tu dia ukir cermin tu, objek-objek lah kan, macam gambar Isa ke Maryam ke, macam tu boleh ke Ustaz? Dia maknanya macam tadilah, kalau gereja tu biasa boleh apabila kita perlu berbuat demikian. Tapi dalam gereja yang ada gambar ataupun ada patung, dibolehkan dalam keadaan darurat. Saja-saja tak boleh. Tak sahaja Ustaz, ya. Okey. Kita terdesak, contohnya ada berlaku rusuhan di negara tersebut, kita sembunyi dalam gereja, dan kemudiannya masa waktu salah kita kena salah. Nak buat macam mana, kita kena terimalah. Itu sahaja tempat yang ada, kan. Dan kita berpegang dengan satu di mana-mana tempat sahaja di bumi Allah ni bersih pada asalnya untuk kita ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Baik, bab yang seterusnya disampaikan oleh Ustaz, sekejap. Ibu Rosnah. Siapa yang tanya tadi? Oh, tak ada. Okey. Babu salat fil bab yang seterusnya iaitu daripada Anna Aisyah radhiyallahu anha. Ustaz, saya nak tanya soalan. Oh, ada. Okey, sila. Saya nak tanya, dia terpadang suara. Okey. Oh, patutlah ibu dah lama cakap tadi. Saya nak tanya, saya baru tahu hari ni belajar ni kita boleh solat dalam gereja waktu darurat atau macam mana. Sebab sebelum ni saya difahamkan
kita tak boleh masuk gereja. Waktu lalu dekat cucu atap dia pun kita tak dibenarkan. Memang dari kecil saya kita guru-guru tu mengajar, ustaz-ustaz kata kita tak boleh masuk gereja sebab saya rasa macam saya pernah masuk gereja, jadi saya rasa macam saya bersalah pula. Tapi Rasa bila berdosa hari ni pula. saya belajar sebab saya pernah masuk, tapi bila hari ni saya belajar saya rasa masya-Allah, saya kata rugi kalau saya tak belajar hari ni. Saya baru tahu hari ni kita boleh solat dalam gereja, Ustaz. Jadi yang tu maknanya tak, yang dulu-dulu yang ustaz-ustaz yang berkata kita tak boleh masuk gereja lalu cucu atak dia pun dia tak benarkan tu, tak betul lah Ustaz Tak betul. Siapa dia yang kata tak boleh ya, tak boleh masuk langsung, siapa dia? Sedangkan dalam sekarang ni kita orang Islam masuk gereja tu benda biasa. Untuk untuk dakwah, untuk bina hubungan kemanusiaan, benda tu biasa. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Dan sebab itu dalam bab ini, ibu-ibu sekalian, satu benda yang kita kena hati-hati iaitu selagi mana kita tidak ada kemampuan dalam bidang fikih, kita jangan mudah mencela perbuatan seseorang. Okay. Contohnya macam mana pasal mengucapkan selamat Happy Deepavali ataupun selamat menyambut Christmas. Kita ni yang bukan dalam bidang tersebut, kita akan dengar ada orang buat dan berapa ramai pimpinan kita buat, termasuk Perdana Menteri buat, YB pun buat, ya. Tak kira YB daripada mana-mana parti pun, Perdana Menteri mana-mana parti pun, mereka mengucapkan selamat Deepavali, selamat Hari Christmas. Maka kita tidak boleh mudah terpengaruh dengan pandangan menyatakan haram untuk mengucapkan selamat Deepavali dan sebagainya. Dia tak semudah itu. Okey, satu. Yang kedua sama juga dengan keadaan apabila pelajar-pelajar universiti pergi membasuh kuil ketika banjir dulu. Masa tu orang-orang Hindu ni gotong royong sediakan makanan untuk orang Melayu untuk masyarakat yang ditimpa musibah banjir dalam tahun 2021 kan. Akhir 2021 ya. Maka ramai orang Hindu yang datang memberikan bantuan kepada Muslim dan sebagainya. Siap bantu orang di masjid lagi, berikan makanan pada orang. Dan mereka membasuh masjid. Orang-orang Hindu ni datang membersihkan masjid. Maka sebagai membalas budi orang Hindu yang telah buat baik pada kita, beberapa pelajar universiti ni rasanya membuat inisiatif pergi membersihkan kuil yang terkena banjir. Maka masa tu memang kena bubuh habis-habisan pelajar universiti tersebut. Saya ambil pendekatan diam diri, saya no comment. Saya fikir dalam hati, orang Hindu datang membersihkan masjid kita alu-alukan. Dengan alasan agama kita agama yang betul. So kalau orang masuk dalam tempat kita terbuka. Tapi apabila orang Islam pergi membasuh kuil, kita tak benarkan dan kita kata tak boleh. Kalau sekadar nak tolong bagi makanan, boleh. Tapi sampai melibatkan rumah ibadah tak boleh. Jadi saya rasa ini satu benda yang tidak menampakkan keharmonian Islam itu sendiri. Kenapa bila orang bersih masjid kita lalukan, tapi kita sendiri tak boleh bersih rumah ibadah orang lain. Nanti apa kata orang Islam ni dia nak orang bersih masjid dia aja. Tapi dia sendiri tak bagi orang masuk dalam kuil dia untuk dibersihkan. Jadi saya benarkan diri sebab saya semacam tak adil kalau tindakan budak-budak itu dipersalahkan. Dan alhamdulillah saya mendengar ulasan daripada Ustaz Fawaz Fadil dalam satu program di Perlis baru-baru ni, Fi Interaksi dengan Non-Muslim. Saya dengar betul-betul bahagian tersebut. Beliau menyatakan boleh kita membersihkan rumah ibadah non-Muslim. Apabila kita perlu berbuat demikian, saya dalam hati, inilah ajaran Islam yang betul. Ini ajaran Islam yang betul dan kita jangan terperangkap dengan cerita ulama-ulama dulu. Ulama-ulama negara Arab dahulu, tak kiralah mana-mana ulama, mereka hidup tak sama dengan masyarakat majmuk di Malaysia. Di Malaysia betul-betul majmuk. Kita ada pelbagai agama di sini dan pelbagai agama itu semuanya diberikan kebebasan untuk beramal dengan agama masing-masing dengan selamat. Walaupun majmuk juga di negara barat, tapi Islam ni dipandang sebagai agama pengganas. Ada Islamofobia. Di sini tak ada. Kita terbuka semuanya.
maka hubungan kemanusiaan itu perlu dipelihara. Jadi saya rasa seronok sangat dengan ulasan Ustaz Fawaz tersebut, sesuai dengan apa yang saya fahami sebelum ini. Jadi kena hati-hati ya. Termasuk dalam isu sekarang ni. Ini bukan saya nak pertahankan apa. Sebagai orang yang tak belajar dalam bidang ini, kita berhati-hati, kita diam je. Apalah komen orang pun, cukuplah kalau kita ada pegangan peribadi pun, itu hanya pegangan kita semata-mata. Seperti tindakan PM yang terlibat dalam perayaan orang India tu. Jadi lebih baik kita diam. Sebab kita tak tahu sangat hukum hakam, ibu-ibu sekalian. Lebih baik kita diam daripada kita mengata orang, akhirnya kita yang tersilap. Okay. Baik, apa lagi ulama ni dia macam-macam pandangan. Okey, jadi di sini kita cuba lihat beberapa fatwa. Dia tanya, bolehkah solat di gereja dalam keadaan yang uzur, ya? Okey, sekian-sekian tu. Maka dia kata yang paling tepat insya-Allah boleh solat di gereja apabila kita perlu berbuat demikian. Kata Ibn Qudamah dalam ulama Hanbali, wala ba'sa, tidak ada masalah solat di gereja yang bersih. Antara ulama yang membenarkan siapa? Bila boleh solat gereja, artinya boleh masuk gereja. Al-Hasan al-Basri, Umar bin Abdul Aziz, Sya'bi, Auza'i, Sa'id bin Abdul Aziz. Ini juga pendapat Umar, Abu Musa. Cuma Ibn Abbas dan Imam Malik kata makruh kalau gereja tu ada patung-patung. Okey. Jadi Imam Bukhari pun yang kita bincangkan ini babu salat fil bi'ah. Dia pun bawa benda itu juga. Okey, kita tutup yang ni. Kita tengok yang ni pula. Okey. Yang ni tak penuh. Yang ni. Tajuzu salat, harus solat dalam gereja apabila dalam gereja itu tidak ada patung, gambar ataupun patung. Okay. Sekiranya ada patung dalam gereja tersebut, faqad ikhtalafal fuqaha fi salat fi hukmi salah hina idzin. Tapi kalau dalam gereja itu ada patung, maka ulama pun berbeza pandangan. Sebahagian menyatakan haram, sebahagian kata haram. Jumhuruhum, majoriti ulama kata makruh sahaja, tidak sampai haram. Majoriti ulama kata makruh, tidak sampai ke haram. Maka di sini menunjukkan boleh kita masuk dalam gereja, boleh solat di sana apabila kita perlu berbuat demikian. Bukan sengaja kita berbuat demikian. Seperti kalau kita duduk negara non-Muslim, yang mana kita tak ada tempat yang sesuai untuk solat Jumaat, gereja je ada, maka kita sewa gereja untuk solat Jumaat, maka dibolehkan kita berbuat demikian kerana kita terdesak pada masa tersebut. Bukan saya saja ya. Tapi kalau kita pergi ziarah orang yang berada di gereja, kemudiannya tiba masa kita nak solat duha, boleh tak? Padahal benda tu bukan terdesak pun. Dan gereja tu tak ada pun patung dan sebagainya. Dia satu kawasan, mana dalam satu bilik tu tak ada patung apa benda pun. Maka boleh tak kita nak solat duha di situ? Walaupun ia tidak sampai kategori terdesak, maka boleh kerana dalam kawasan yang kita nak solat tu tak ada patung. Tapi kalau dalam kawasan yang ada patung, kita kena hati-hati. Apapun, kebanyakan ulama kata hukumnya ialah makruh, tidak sampai ke haram. Saya buang yang ni tadi, patutlah. Okey, sekejap. Saya buang, nak cari kat mana? Oh, history ada. Sahihul Bukhari. Okey, kita terus ke depan daripada Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kematian mula menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini di hujung-hujung usia baginda. Tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Baginda akan menutup kain mulut, kain miliknya ke wajahnya. Fa iza ghatamma biha kashafaha an wajhihi sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda berasa sedih, baginda pun buka kain tersebut. Faqal wa huwa kadzalik la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Al-Yahudi
Okey. Betul ta'ala. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhazziru ma sana'u. Allah Ta'ala melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid. Baginda memperingatkan para sahabat, jangan buat begitu kepada baginda apabila baginda meninggal dunia nanti. Sebab itu kata guru saya, kenapa bila kita azan, pada peringkat awal kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada Allah dan ada Muhammad. Tapi pada hujungnya Allahu Akbar, la ilaha illallah, tidak ada lagi Muhammadur Rasulullah. Kenapa tidak berakhir dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kenapa tak sebut Muhammadur Rasulullah? Guru saya menyatakan wallahu alam, kerana Islam nak ajar kita penutup hidup kita ni Allah, jangan sampai kita mempertuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta ketika kita meninggal dunia nanti pun yang diajarkan kepada kita ialah la ilaha illallah tanpa perlu menyebutkan Muhammadur Rasulullah. Jadi cukup la ilaha illallah, cukup. Tak perlu dah nak sebut Muhammadur Rasulullah. Jadi Allah laknat orang Yahudi dan Nasrani yang mempertuhankan nabi-nabi mereka. Pelik mereka ni. Ada masa mereka mempertuhankan nabi-nabi mereka. Tapi dalam masa yang sama mereka memburukkan nabi-nabi mereka. Dan mereka membunuh berapa ramai nabi yang mereka bunuh. Jadi ini satu benda yang pelik. Maka timbul satu persoalan, kenapa disebut nabi-nabi mereka sedangkan orang Nasrani hanya ada seorang nabi, iaitu Nabi Isa AS. Orang Yahudi betul, orang Yahudi ada banyak nabi. Orang Kristian, Nasrani ada satu nabi je. Jadi kenapa disebut nabi-nabi mereka seolah-olah orang Yahudi ada banyak nabi, orang Nasrani pun ada banyak nabi. Maka dijawab oleh sebahagian ulama begini, boleh jadi nabi-nabi orang Nasrani pun ramai. Ia merujuk kepada siapa ya? Merujuk kepada kalau muka surat 352 tu. Hawariyun yang katanya nabi cuma bukan rasul. Okay. Dia katakan Maryam juga merupakan nabi. Jadi kalau ambil kira yang itu, artinya orang Nasrani pun memiliki beberapa orang nabi. Ataupun mudah ceritanya sebenarnya Yahudi dan Nasrani ini dia berkongsi nabi kerana Nasrani ini berasal daripada agama Yahudi juga. Asalnya agama Yahudi. Kemudian bila munculnya Nabi Isa AS, Yahudi terpecah kepada dua. Satu hulat yang menentang Nabi Isa AS dan satu lagi hulat dalam bentuk, dan satu lagi mempertahankan Nabi Isa AS. Okay. Jadi puak yang mempertahankan Nabi Isa AS ini digelar sebagai puak Nasara. Puak Masihiyun. Ya, puak Masihiyun merujuk kepada Al-Masihu Isa. Jadi kerana Nabi Isa AS ini digelar Al-Masihu maka penyokongnya dipanggil sebagai Yahudi sama. Jadi lebih ramai daripada orang Yahudi dan orang Kristian, lebih jahat permusuhannya terhadap umat Islam sampai berlaku perang salib yang melibatkan masa lebih kurang dalam 200 tahun. Itu antara umat Islam dengan Kristian yang akhirnya demi mengalahkan umat Islam, Kristian telah melakukan kerjasama dengan Yahudi. Baru mereka berjaya. Jadi kalau saya masih ingat dulu bila ulama bincang tentang ilmuwan kita bincang siapa musuh terakhir kita di hari akhirat nanti, pada hari kiamat nanti, kata Yahudi itu standard maknanya kerana nanti Nabi Isa AS yang keluar dan Nabi Isa bila keluar dalam dahil mereka, Nabi Isa yang kena betulkan balik fahaman mereka, ana abduhu wa rasuluh, saya ialah hamba dan rasul Allah, bukannya
ibnullah, bukannya anak Allah Azza wa Jalla. Jadi kerana orang Kristian yang banyak permusuhannya dengan umat Islam itu sendiri merujuk kepada Zionis Kristian. Bukan orang Kristian yang kat Malaysia pun ni tak, tapi Zionis Kristian. Jadi mereka ni dalam keadaan mereka memburukkan para Nabi, mereka juga memuja para Nabi. Semua itu tak lain dan tak bukan ialah untuk kepentingan diri mereka semata-mata. Mereka bunuh Nabi kerana kepentingan mereka. Mereka memuja Nabi pun kerana kepentingan mereka. Dan mereka pun pergi ke Madinah kenapa? Beberapa orang Yahudi ni pergi ke Madinah kerana mereka mendapat alamat bahawasanya Nabi akhir zaman akan bertapak di Madinah. Dan bila mereka pergi Madinah duk tunggu-tunggu Nabi akhir zaman ni, berdasarkan kitab-kitab Taurat yang mereka baca, akhirnya apabila Nabi Muhammad SAW dikhabarkan Nabi akhir zaman tu muncul kalangan orang Arab bukannya Madinah, barulah mereka memberontak. Artinya mereka ada kepentingan diri mereka sendiri. Kalau Nabi kalangan mereka, mereka nak sokong. Tapi hakikatnya berapa ramai dah Nabi yang muncul kalangan mereka, mereka tentang, bahkan mereka bunuh para Nabi tersebut. Kalaulah Nabi Muhammad SAW lahir kalangan mereka pun, jangan harap mereka akan sokong. Mereka akan tentang juga pada akhirnya. Jadi itu yang bahaya, ibu-ibu sekalian ya. Okay, baik. Okey, sekarang ni kita berhenti. Ada apa-apa ibu-ibu? Ataupun kita tengok satu hadis lagi. Okey, saat-saat kita tengok satu lagi hadis. Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Bumi dan masjid ini semuanya bersih untuk Nabi Muhammad SAW. Bumi ini dijadikan untuk masjid dan juga sumber yang bersih. Tanah ni kita boleh solat di mana-mana dan kita juga boleh menjadikan tanah sebagai ejen pembersih. Hadis ini disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata Nabi SAW, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Saya telah dikurniakan 5 perkara yang tidak diberikan oleh kepada sesiapa pun kalangan Nabi sebelum saya. Apa dia tu ibu-ibu? 1, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Nusirtu birru'bi masirata syahrin, saya telah diberikan kemenangan dengan ketakutan musuh sebulan sebelum peperangan berlaku. Sebulan lagi nak perang, mereka dah mula kecup perut dah untuk bertemu dengan Nabi SAW. Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran, dijadikan untuk saya tanah ini bersih di mana-mana sahaja boleh salat kecuali tempat-tempat tertentu yang kita dah bahaskan, dan juga tempat yang tanah ini bersih. Itu kita boleh tayammum sebagai contoh. Wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Mana-mana sahaja kalangan umat saya yang sekejap ya. Ini sambungan, saya silap. Ini sambungan. Dijadikan saya di mana-mana saja boleh solat dan tanah itu sebagai ejen pembersih, justru mana-mana umat saya yang bila masuk waktu solat dia boleh solat di mana-mana. Tidak sama dengan umat Nabi Musa alaihi salam yang hanya boleh solat di tempat-tempat tertentu sahaja. Ya. Kita boleh solat di mana-mana. Falyusalli. Wa uhillat li al-ghanaim, saya halal untuk mendapat ghanimah. Itu yang ketiga. Saya halal mendapat ghanimah, sedangkan Nabi terdahulu bila mereka berperang dan dapat harta tersebut, ada satu peristiwa berlaku, Nabi dan umat Islam ni kumpul harta di satu tempat, kemudian datang api dari langit. Maknanya satu tiba datang api membakar seluruh harta tersebut. Artinya syariat Nabi terdahulu tidak membenarkan mengambil harta ghanimah. Tapi umat Nabi Muhammad SAW boleh mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Itu yang ketiga.
Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'istu ila an-nasi kaffatan. Nabi-nabi dahulu diutuskan kepada kaum-kaum yang tertentu sahaja, sedangkan saya diutuskan kepada seluruh manusia. Dan ulama boleh dikatakan sepakat menyatakan Nabi dahulu diutuskan kepada manusia sahaja, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada manusia dan juga jin. Okay. Dan yang kelima iaitu wa'utitu syafa'ah, saya diberikan peluang untuk memberikan syafaat. Wallahu a'lam. Jadi ini membuktikan bahawasanya sesuai dengan tajuk perbincangan kita, kita boleh solat di mana-mana sahaja yang kita berada. Okey, ada apa-apa yang boleh kita nak bincangkan? Silakan Ibu. Ustaz, tumpah tanya boleh? Ni kalau macam kita pergi rumah kawan kita yang berbahasa Cina atau India, lepas tu rumah dia ada patung, lepas tu keadaan kita tu macam kita perlu solat, macam mana kita nak buat? Kalau kita perlu solat masa tu, terdesak, maka boleh. Tapi kalau kita boleh tangguhkan solat, mana kita keluar dulu daripada rumahnya, kita solat nanti-nanti, itu lebih baik. Tapi kalau puan pergi tu pada waktu dekat-dekat maghrib, kawan India tu kawan baik, kita pun duduk sembah situ dan cadangnya kawan tu tak bagi balik terus. Dia ajak makan pula, maka kita tak biar waktu maghrib tu. Adakah dibenarkan untuk solat maghrib di situ? Itu dibolehkan. Jadi lagipun kita solat tu dalam bilik, bukannya kawasan yang terdedah pada patung sepenuhnya. Yelah, macam keadaan tu memang membuatkan kita terdesak. Kita tak ada pilihan. Kok mana pun kita nak ke solat juga kan. Jadi kita boleh ambil tempat yang ruang kata tak ada apa-apa kat situ kan. Betul. Bagus akak ada ramai kawan Indian. Adalah kawan India, Cina tu ada. Tapi keadaan tu macam kita kadang-kadang kalau kita tak ada ilmu, kita macam terfikir macam mana kita nak buat kan. Jadi hari ni sangat penting kita tahulah keadaan tu, situasi tu kan. Jadi tu saya tanya tu supaya lepas ni saya akan lebih berhati-hati macam tu. Okey. Bagus Kak, semoga nanti boleh dakwah pada mereka. Ada beberapa orang masuk Islam di tangan akak, insya-Allah ya. Kita doakan. Okay, baik. Ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Oh Kak. Sorry, kamera rosak. Tak apa Kak. Apa tu, kalau kata dari segi macam kepastian kita lah tentang sucinya tempat tu. Macam mungkin ada time yang kawan kita tu bawa anjing ke masuk. Macam mana kita kalau dia, yalah kita tahu kita benda tu macam kering kan, tak ada nampak basah atau kesan najis ke kesan apalah dia punya perkumuhan kan. Macam mana kita nak ni Ustaz? Even macam kalau kita masuk kereta dia pun, dia memang nampak ada bulu anjing. Macam mana Ustaz? Okey. Masuk kereta pun ada bulu anjing. Kereta kawan masuk Kak Dina? Ya Ustaz, kereta kawan lah. saya, Memang kita tahu dia memang bawa anjing dalam kereta. Okey. Saya macam ni Kak Dina. Kak Dina nak pegang pendapat yang mana? Pendapat yang nak kata boleh ke tak boleh? Kalau Kak Lina nak pegang pendapat tak boleh, Kak Lina kena samak. Tapi kalau Kak Lina rasa Kak Lina nak pegang, tapi sebagai ulama dia tak berkira kalau kering. Yang dia berkira tu yang basah. Yang kering tak apa. Tapi dia ada perbahasan panjang lah dalam bab isu kering basah tu. Jadi saya lebih suka dalam keadaan yang sebegitu rupa, kita kena berlapang dada dengan menerima pendapat yang kata okey. Contohnya mazhab Maliki yang kata okey, tak ada masalah dalam bab mancing. Walaupun ramai ulama agak berhati-hati dalam bab mancing, tapi Maliki okey. Dia tak anggap sebagai najis mughalazah pun. Jadi kalau kita naik kereta ada bulu anjing dan kita payah nak elak, takkanlah kita tak nak masuk kereta dia kan. Bagaimana kita boleh bersihkan, kita bersihkan. Tapi kalau kita tak mampu, ya, kenapa tidak kita menggunakan kemudahan yang ada, termasuk kalau kita berada dalam rumahnya dan rumah dia tu memang anjing keluar masuk, maka kita nak salat.
Kita cari satu kawasan yang sesuai dan kita kena anggap bahawa najis itu dia ada aini, dia ada hukmi. Najis secara hukum, najis secara pandangan mata kita nampak. Sekarang ni kita tak nampak secara matanya. Maka bila kita tak nampak kesan najis dan sebagainya, maka dibenarkan untuk kita solat di situ. Jadi sebab itulah dalam orang yang berkawan dengan non-Muslim ramai, ini orang-orang yang kita rare sebenarnya. Orang yang rare, dia boleh kawal sampai ke rumah, boleh makan sekali dan sebagainya. Ini orang-orang yang pilihan. Jadi orang-orang pilihan sebegini rupa juga perlu memilih kemudahan-kemudahan yang disediakan. Jangan terlalu menyulit-nyulitkan. Kelak kita akan sulit nanti dalam kehidupan dakwah. Kita akan jadi sulit. Pertama-tama kalau kita pergi ke Sabah Sarawak dalam Malaysia, atau kita pergi ke luar negara yang penuh dengan anjing di mana-mana. Kawasan orang asli lah terutamanya banyak orang anjing. Kalau kita terlalu rigid dengan anjing ni, dan kita nak mengambil hukum semuanya sama, sertu, kita akan mengalami kesulitan. Kenapa tidak dalam keadaan tertentu kita berpindah sekejap ke mazhab Maliki untuk memudahkan urusan kehidupan kita tu. Itu pandangan saya, ya. Itu pandangan saya sahaja. Alhamdulillah. Masa pergi Turki pun biasa je pegang anjing. Memang dia Maliki ke saya? Ke bukan? Turki tu dia Hanafi. Hanafi, okey. Tapi Hanafi dia bagi dia anjing ni basuh 3 kali je. Dia bukan 7 kali. Okey. Kenapa Hanafi dia basuh 3 kali? Sebabnya dia kata Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu bawa hadis Nabi kata basuh 7 kali. Tapi realitinya Abu Hurairah hanya basuh 3 kali. Maka kata mereka, pastilah orang yang membawa hadis itu lebih memahami maksud yang sebenarnya. Jadi yang sebenarnya ialah 3 kali bukannya 7 kali. Okey. Tapi itu tak apalah, itu perbahasan ulama masing-masing. Terima kasih. Okey. Nak tanya, boleh ke orang masuk Islam tinggal sekali dengan keluarganya yang ada patung besar? Boleh ke dosa? Boleh. Dia tak boleh buang keluarga, itu hukum yang lain pun untuk dia, Puan Rosnah. Jadi untuk dia tu ada satu keistimewaan kerana dia memang asal keluarga itu, memang itu rumah dia. Dia dari kecil lagi biasa dengan patung. Dia pun tak takut pada anjing sebagai contoh. Dia tak boleh nak keluar rumah macam tu je kerana kelak akan menimbulkan sengketa pula dengan keluarga. Maka dibenarkan dia berada dalam rumah tersebut. Solat fardunya elok dia kerjakan di masjid. Tapi kalau solat sunat tu, kadang-kadang dia nak bangun solat tahajud dan sebagainya, maka boleh dia solat dalam bilik dia. Apalagi dengan solat itu boleh menjadi dakwah kepada keluarga dia. Jadi dalam bab ini dia lain pula. Sebab tu dah ada hukum fiqh ni dia berbeza-beza. Fiqh orang Islam yang berada di negara majoriti Islam. Fiqh orang Islam yang berada di negara minoriti Islam. Fiqh orang yang baru memeluk Islam. Fiqh orang Islam yang berada di rumah orang bukan Islam. Fiqh budak-budak. Jadi fiqh orang budak-budak ni lain pula. Jadi fikih yang digunakan itu perlu diselaraskan. Sebagaimana yang saya pernah nyatakan pada ibu-ibu, kalau berada di luar negara, di negara-negara tertentu, yang mana waktu rehatnya ialah sejam lebih awal sebelum waktu zuhur. Jadi masalahnya ialah pada solat Jumaat. Sedangkan Jumaat mengikut kita ni masuk apabila masuknya waktu zuhur. Jadi tapi masalahnya rehat mereka tu sejam sebelum zuhur. Maka orang yang berada di negara minoriti Islam yang rehatnya sejam sebelum zuhur, mereka beramal dengan mazhab Hambali, yang mana Hambali membolehkan kita solat sejam lebih awal daripada waktu zuhur. Jadi kemudahan tu ada. Kenapa kita tak guna kemudahan tersebut? Okay. Hatta kalau kita katakan di negara yang begitu, negara tu contohlah, mungkin tak ada. Negara tu bukannya rehat, dia tak bagi rehat pun. Cuma kalau nak juga, adalah waktu yang boleh menyelip pada waktu duha. 1 jam tu dia bagi masa lah 1 jam tu untuk berehat. Maka macam mana dengan solat Jumaat sedangkan rehat dia tu bukan waktu tengah hari? Bukannya sejam sebelum zuhur ataupun bukannya pada waktu zuhur, tapi rehat dia tu kalau Malaysia ni pukul 10 ke 11 pagi rehat dia.
Jadi macam mana? Maka kalaulah berlaku keadaan yang begitu mendesak, kalaulah wujud, setakat ni saya tak dengar lagi. Yang saya dengarnya sedang sebelum zuhur. Maka boleh mengambil pendapat ulama yang menyatakan solat Jumaat masuk apabila masuknya waktu duha. Jadi dia ada kelonggaran lagi. Sebagaimana kita boleh menerima kelonggaran tersebut, mengapa tidak kita menerima kelonggaran tersebut? Itu saya ada bahaskan dalam Telegram saya. Ibu jemput masuk dalam Telegram ya. Sebab Telegram ni kita bincang benda-benda yang ilmiah, dan antara benda baru yang saya bincangkan, kalau boleh saya tunjukkan di sini. Okey. Okey, nampak Oh. Tak boleh sebab saya ada tengok aktiviti peribadi di situ. Orang muda buat sukan. Itu tak apa, ibu tak pendidikan. Tapi dalam Telegram tu antaranya saya ada bincang berkaitan dengan alamat hilang pula. Okey, yang terbaru tentang wanita yang haid boleh tak untuk sujud tilawah dan sujud syukur sebagai contoh. Jadi dia masa tu dia uzur. Tapi dalam keadaan uzur tu dia dapat berita gembira. Contohlah kita buat Ani tanpa berkait dengan sesiapa ya, Puan Ani dapat satu berita yang gembira, dan berita gembira tu tentang kelahiran cucu yang ketiga sebagai contoh. Ada orang bagi tu. Terima kasih banyak. Jadi Puan Ani boleh tak nak sujud syukur sedangkan Puan Ani ni baru je uzur. Ada lagi masa berbaki 4-5 hari lagi. Jadi di situ ada ulama yang membenarkan wanita yang haid, wanita yang nifas untuk sujud syukur dan sujud tilawah, bahkan dibenarkan sujud walaupun tidak memakai tudung. Contoh ya, perempuan, ibu-ibu tengah lipat kain di rumah. Dalam masa yang sama anak sedang baca Quran. Tengah nak baca Quran tu sampai ke ayat sujud tilawah. Jadi anak pun sujud tilawah. Apa hukumnya kita yang mendengar orang baca sujud tilawah ni? Kita pun kena sujud tilawah sunnah. Kita yang mendengar orang baca ayat sujud tilawah, orang tu sujud, kita pun disunahkan untuk sujud tilawah sekali. Tapi masa tu, ibu-ibu tak pakai tudung. Duduk kat rumah lipat kain, tak pakai tudung kan? Wuduk pun tak ada, tiba-tiba, alamak dah sujud tilawah. Tunggu. Kita pun ambil tudung lah pula. Wuduk tak ada lagi. Itu menyusahkan. Maka sebagian ulama kata, kita dibenarkan untuk sujud tilawah meskipun kita tidak ada wuduk dan meskipun kita tidak menutup aurat. Kerana tidak disyaratkan pun untuk menutup aurat dan tidak disyaratkan berwuduk dalam bab sujud tilawah dan juga sujud syukur. Yang kena tu ialah ibadah tertentu seperti salah. Sedangkan sujud tilawah bukannya salah. Jadi kelonggaran-kelonggaran seperti ini kalau kita fahami, alhamdulillah, kita akan rasa lega. Okey, itulah saja ibu-ibu sekalian ya. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya lagi satu Ustaz. Tentang sujud tilawah yang Ustaz cakap tadi ni. Sujud tilawah ni, okey Ustaz kata boleh kita tak tutup aurat. Okey, tapi kita kena menghadap kiblat juga atau tak, kalau tak menghadap kiblat tak apa Ustaz? Kalau kita berada di rumah maka sebaiknya kita hadap kiblat lah. Okey. Tapi kalau kita berada di kawasan yang sukar untuk kita hadap kiblat, contohnya Puan Rosnah sedang memandu kereta ataupun berada dalam kereta, suami sedang memandu. Kemudiannya Puan Rosnah baca Quran sampai ayat sujud tilawah, maka boleh kita terus sujud pada masa tersebut meskipun tidak menghadap ke arah kiblah. Tapi kalau kita berada di rumah atau berada di masjid, maka sebaik-baiknya kita menghadap ke arah kiblah. Jadi ulama ni, sebagian ulama kata tak wajib pun hadap kiblat. Tapi kalau dalam keadaan yang boleh hadap kiblat, kita kena hadap kiblat. Tapi dalam keadaan yang sukar untuk hadap kiblat, maka diberikan kemaafan. Seperti dalam kereta tadi. Allahuakbar. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz, boleh tak sebenarnya lagi satu soalan, di mana kalau macam pasal solat jamak ni kan, macam kita balik kampung, lepas tu mungkin kita akan balik dalam 3 hari, 4 hari macam tu kan. Jadi boleh tak kalau macam kita kadang-kadang tu kita rasa keadaan tu perlu kita jamak. Kadang-kadang tu kita rasa tak yalah jamak kan, kita pun solat biasa. Lepas tu boleh tak macam tu? Maknanya ada masanya kita jamak, ada masanya kita tak jamak.
dalam keadaan kita balik kampung tu. Boleh, tak ada masalah. Yang penting kita melihat dia apa pun Kak, Kak Izam, yang apa pun yang betulnya ialah lebih baik tidak jamak. Itu yang paling baik. Tapi kalau kita perlu jamak, ya boleh. Hari ni Kak rasa kena jamak lah Zuhur Asar sebab sibuk lah. Pasal lepas pukul 3 nanti nak pergi kenduri kawan contohnya. Macam Maka boleh jamak. Macam keadaan tu yang memaksa kita jamak tu kan. Jadi jamak lah. Kalau keadaan kita rasa biasa, kita boleh je tu, maknanya kita lebih utamakan untuk solat biasa lah. Macam tu. Lebih utama solat biasa. Kalau orang lelaki ni bila balik kampung lebih utamanya solat di masjid berjemaah. Ada konsepnya bagi orang musafir, apabila mereka mendengar suara azan, maka sebaik-baiknya mereka pergi ke masjid untuk solatul jemaah. Itu yang terbaik. Baik. Tapi dalam keadaan yang sukar untuk mereka ke masjid, maka mereka pun solatul qasar. Dan sebaiknya tidak jamak, qasar sahaja. Tanpa jamak. Nanti asar, solat lagi 2 rakaat. Itu paling baik. Tapi kalau perlu kita jamak kerana kita ada urusan terutamanya, maka jamaklah. Hatta kalau kita tak ada urusan pun boleh je kita nak jamak kerana kita musafir. Cuma kalau boleh elak, kita elak. Itu sahaja. Okey Kak Okey, kalau tak ada saya serahkan pada Kak Syida. Tak ada soalan yang sahabat-sahabat? Tak ada. Okey, tak apa. So, dengan itu, sesi kita pun berakhir. Tajuk hari ini, 4 tajuk sekali kat bawah. 5 tajuk. So, insyaAllah kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Kita tutup kita punya kuliah pagi ini tasbih kafarah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat semua. So dengan itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Lina lambat masuk. Terima kasih Kak Syida. Assalamualaikum. Salam kasih semua. Terima kasih Pini bantu. Kak Syida semua outstation pagi ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah ya. Sesi kita insyaAllah.